Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kan kita nak sambung bidang pembelajaran kita yang ke-6 iaitu elektrik dan kemagnetan, tapi kita nak lihat untuk 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik 6.3. Tapi kita tak akan habiskanlah 6.3 ni untuk bahagian yang pertama. Kita cuma nak lihat dengan lebih detail untuk fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. So, kamu boleh rujuk buku teks. Okey, cikgu guna buku teks je. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 184 dan 185. Okey, sebelum tu kita lihat dahulu kriteria kejayaan kita untuk hari ni, iaitu kita ada kita ada 2 kriteria kejayaan. Ni tak ada ni. Tersalah, kita dah padam. Okey, so kriteria kejayaan yang pertama adalah kamu dapat menyatakan 4 daripada 8 komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Dan kriteria kejayaan yang kedua, kamu dapat menerangkan fungsi bagi 4 komponen tersebut. Okey, so jom kita tengok apakah komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, so kita nak tengok dulu dia bermula daripada gambar rajah sini ni A ni. Okey, so kita mula daripada sini. Ni yang pertama. Okey, cikgu akan contenglah. Ni yang pertama. A ni dengan A yang bawah ni. So, A ni apa? A ini adalah stesen jana kuasa. Okey, A ni adalah stesen jana kuasa. So, the first one is stesen jana kuasa. Cikgu cuba besarkan sedikit paparan ni supaya kamu nampak dengan jelas. Okey, cikgu harap dah jelas. Boleh nampak jelas tak? Boleh, cikgu. Boleh, okey, thank you. Okey, so yang A tu adalah stesen jana kuasa. So, stesen jana kuasa ni apa? Stesen jana kuasa yang kamu buat poster yang cantik tu. Nanti cikgu akan share poster-poster tu dalam kelas supaya semua orang boleh tengok. Okey. Okey, so stesen jana kuasa ni ada banyak lah. Macam stesen jana kuasa hidroelektrik, stesen jana kuasa terma, stesen jana kuasa angin, biojisim. So semua stesen jana kuasa tu dia akan menghasilkan arus ulang alik. Okey, yang mana arus ulang alik tu dia punya nilai voltan antara 11,000 volt ataupun 25,000 volt. So depends on saiz ataupun jenis stesen jana kuasa. Okey. Kemudian dia akan pergi ke tempat yang kedua. Ataupun komponen yang kedua. Okey, apa komponen yang kedua ni? Komponen yang kedua ni adalah stesen. Ya. Daniel Haikal baru masuk. Oh, okey. Daniel Haikal baru masuk. Hai Daniel. Okey. Daniel, kita hari ni bincang tajuk fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan. Daniel boleh buka buku teks muka surat 184, 185. Tapi ni cikgu cuma nak terangkan komponen sahaja. Okey, cikgu cuma nak terangkan komponen. Sekejap lagi baru cikgu akan terangkan fungsi dia. Okey, so yang tadi komponen yang pertama adalah stesen jana kuasa. Okey, stesen jana kuasa. Cikgu tulis bagi comel sikit lah, macam tak comel pula tulisan cikgu ni. Ni stesen jana kuasa. Okey, yang kedua adalah stesen transformer injak naik. Ni yang B tu. Stesen transformer injak naik. Okey, so yang B tu adalah transformer injak naik. So sebenarnya kan dekat sini dia adalah BN. Okey, BN. Oh, okey, cikgu lupa. Sekejap. Cikgu nak betulkan sikit. Okey, ni
BN kat sini. Okay, dekat situ adalah BN Okay, so BN tu adalah stesen transformer injak naik. Kemudian komponen yang ketiga, dekat sini, yang C ni. Okay, boleh nampak kan button C tu? Tu yang ketiga. Dia macam Eiffel Tower tu. Okay, yang ketiga ini adalah, nama dia adalah rangkaian grid nasional. Okay, rangkaian grid nasional. Pernah nampak tak rangkaian grid nasional ni, kelas? Pernah? Pernah kan? Kalau kamu jalan dekat tepi jalan-jalan tu mesti ada punyalah. Okey. Kemudian komponen yang keempat. Komponen yang keempat dekat sini. Yang D ni. Yang D ni komponen yang keempat. Dekat sini sebenarnya bukan D sahaja tau. Tapi cikgu fokus on D dahulu. Dekat yang keempat adalah lapangan, bukan lapangan Swiss tetapi dia adalah pencawang. Pencawang masuk utama. Dekat sini adalah pencawang masuk utama. Kemudian berhampiran ataupun dekat pencawang, masuk utama ni, dia ada lapangan Swiss. Dia ada lapangan Swiss. So lapangan Swiss ni dekat mana? Lapangan Swiss ni dekat sini juga, dekat dengan area pencawang masuk utama, iaitu yang kelima, iaitu lapangan Swiss kat sini. Dia dekat sini juga, lapangan Swiss. Dan daripada lapangan Swiss ni, dia akan hantar tenaga elektrik ni ke pencawang bahagian. Pencawang bahagian yang E ni. Pencawang bahagian ni adalah E. Tetapi sebelum dia hantar ke pencawang bahagian, dia perlu melalui satu siri transformer. Dia perlu melalui satu siri transformer, iaitu transformer injak turun. So yang keenam, cikgu akan letak dia sebagai, kat mana cikgu nak letak? Kat sini lah. Yang keenam kat sini so yang keenam ini adalah stesen ataupun transformer injak turun. Cikgu letak stesen transformer injak turun. Kita cikgu tekan terang satu-satu. Stesen transformer injak turun. Kemudian selepas dia pergi ke stesen transformer injak turun, untuk dia kurangkan, dia kurangkan nilai voltan tu, barulah dia hantar ke pencawang bahagian. So pencawang bahagian dekat mana? Yang dekat E ni. So E ni adalah, semua ni adalah pencawang bahagian. Pencawang bahagian. Okey, boleh faham ke? Boleh. Okey, so bila dia dah pergi ke pencawang bahagian, barulah dia akan hantar tenaga elektrik tu pergi ke sekolah, pejabat, rumah, kawasan industri ringan. Tapi kawasan industri ringan ni biasanya dia directly daripada pencawang bahagian. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini kan kelas, kalau kita lihat dekat sini, dia ada dua bahagian. Dalam komponen-komponen ni, yang ada 7 komponen ni, dia ada 7 komponen utama ni, dia ada dua bahagian ataupun dua komponen, iaitu yang pertama, yang bahagian atas ni, dia daripada stesen jana kuasa
stesen transformer injak naik sampai rangkaian grid nasional ni, ini adalah bahagian penghantaran. Okey, penghantaran. Sampai rangkaian grid nasional. Di hujung rangkaian grid nasional ni barulah arus ulang alik tu akan masuk ke lapangan Swiss. Okey, lapangan Swiss, pencawang masuk utama. Ini adalah bahagian pengagihan. Okey, itu adalah bahagian pengagihan. Okey. So, ni adalah ada 8 komponen Okey, ada 8 komponen. Komponen yang terakhir tu yang cikgu tak tulis adalah transformer injak turun. Okey, yang ke-8 adalah transformer injak turun. Bila dia pergi dekat pencawang bahagian, dia akan ada transformer injak turun sebab daripada 33 kV ataupun 11 kV ni dia akan agihkan dengan nilai yang macam ni, 240, 415, 415 kV untuk dihantar dekat rumah, pejabat dan sekolah. Kilang, kawasan kilang je dia perlu, dia kena bagi nilai voltan, nilai arus elektrik yang tinggi. Sebab kilang kan dia ada banyak kegunaan. Kalau bahagian rumah dengan sekolah, kalau rumah 240 setiap unit, kalau sekolah lebih kurang 415. Samalah dengan pejabat. Okey, itu dah ditetapkan oleh Malaysia. Setiap negara, nilai voltan ataupun nilai tenaga elektrik yang dihasilkan tu, yang dibekalkan adalah berbeza-beza Okey, so ini adalah 8 komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Saya ulang semula. Yang pertama adalah stesen jana kuasa. Yang kedua adalah stesen transformer injak naik. Yang ketiga, rangkaian grid nasional. Yang keempat, pencawang masuk utama. Yang kelima adalah lapangan Swiss. And then dekat lapangan Swiss tu dia ada stesen transformer injak turun. Kemudian dia akan hantar ke pencawang bahagian. Dan dekat pencawang bahagian tu juga ada transformer injak turun. Okey, so sekarang kita nak tengok pula setiap satu ni fungsi dia. Ini yang cikgu nak guna buku teks. Okey, ini cikgu nak guna buku teks supaya penerangan dalam buku teks tu dia lebih jelas. So kita akan move on, tengok secara dengan lebih detail. Okey, cikgu nampak Elisha. Hai Elisha. Okey, alright. Hai Elisha. Elisha, kita bincang pengagihan dan penghantaran tenaga elektrik Elisha. So boleh buka buku teks muka surat 184 dan 185. Okey, so kita nak fokus on komponen yang pertama dahulu. Ni komponen yang pertama iaitu stesen jana kuasa. Okey, so biasanya stesen jana kuasa ni dia akan menghasilkan arus elektrik yang bersifat pula arus elektrik jenis ulang alik dengan voltan 11 kV atau 25 kV. Kemudian dia hantar dekat mana? Okey, dia hantar arus elektrik yang terhasil ni dia pergi ke stesen yang kedua ataupun komponen yang kedua, B ni. Okey, yang B tu iaitu B Yang B ni, yang nombor 2 ni adalah stesen transformer injak naik. Apa fungsi transformer injak naik kelas? Siapa ingat? Okey, apa fungsi transformer injak naik? Tinggikan voltan. Yes, betul Khair. Dia meninggikan nilai voltan. So, daripada 11, okey tadi dekat stesen jana kuasa dia hasilkan 11 kV atau 25 kV. Jadi, dia akan tingkatkan nilai ini kepada 132 kV, 275 kV ataupun 500 kV. Nampak tak besar nilai tu? So macam mana dia nak tingkatkan nilai voltan arus elektrik ni? Dia menggunakan transformer injak naik. Okey, kenapa dia meningkatkan nilai voltan? Okey, sebab
tenaga elektrik yang kita nak hantar ni bukan je pergi dekat satu tempat, dekat banyak tempat. Okey, dekat banyak tempat. Jadi dia kena besarkan nilai voltan ini untuk mengelakkan kehilangan tenaga elektrik. Awak perasan tak? Kalau dekat area rangkaian grid nasional ni, mesti mak kata jangan dekat-dekat, bahaya, nanti boleh kena renjatan elektrik. Itu satu. Lagi satu, kalau kamu pergi dekat area yang ada wire elektrik ni, dia akan rasa panas tau. Okay. So rasa panas tu adalah kehilangan tenaga elektrik dalam bentuk tenaga haba. So sebenarnya tenaga elektrik yang dibekalkan ni ataupun yang mengalir ini, dia boleh mengalami kehilangan tenaga, dan kehilangan tenaga elektrik tu dia dalam bentuk tenaga haba. Okay, so bagi mengelakkan kehilangan tenaga elektrik yang banyak, so dia kena besarkan dahulu nilai voltan arus elektrik itu. Okay, boleh faham Okay. Kemudian dia akan pergi ke mana? Ni. Okay, kejap dia berjalan. So inilah dia hantarlah tenaga elektrik ini melalui penghantaran melalui jarak jauh. Okey, yang C ni. Okey, yang C ni yang ketiga, kita panggil komponen yang ketiga tadi, iaitu kita panggil dia sebagai rangkaian grid nasional. Okey, rangkaian grid nasional. Okey, yang macam gambar segitiga ni. So kalau kamu tengok ni lah dia. Okey, yang ni. Okey, ni rangkaian grid nasional. Okey. So arus ulang alik dengan nilai voltan yang sangat tinggi tu, kita akan hantar, kita alirkan melalui satu rangkaian kabel penghantaran yang kita kenali sebagai rangkaian grid nasional. Okey. Jadi contoh kamu boleh tengok dekat sini, ni kabel penghantaran arus ulang alik pada nilai 500 kV di sepanjang lebuh raya utara selatan. Okay, then yang kedua ni adalah kabel penghantaran arus ulang alik pada nilai voltan dia 132 kV di stesen Jana Kuasa Tanjung Kling, Melaka. So maknanya daripada stesen Jana Kuasa tu, dekat stesen Jana Kuasa tu dia dah hasilkan tenaga elektrik, dia dah melalui stesen transformer dekat area apa nama? Stesen Jana Kuasa tu, and then daripada stesen Jana Kuasa dia terus sambung ke rangkaian grid nasional. Okey. So, bila dah sampai dekat rangkaian grid nasional ni akan sentiasa banyak lah dekat jalan raya kan. Dekat seluruh kawasan ni ada banyak rangkaian grid nasional. So, di setiap penghujung grid rangkaian nasional ni, tenaga elektrik ni akan terus mengalir pergi ke lapangan Swiss. Okey, dia akan terus pergi ke lapangan Swiss. Okey. Dekat lapangan Swiss ni dekat mana? Lapangan Swiss ni dekat pencawang masuk utama. So dekat setiap kawasan perumahan ni, bukan kawasan perumahan, macam dekat Ampang mesti ada satu pencawang utama. Dekat rumah cikgu dekat Kajang mesti ada satu pencawang masuk utama. Okay, inilah dia pencawang masuk utama, iaitu yang keempat. Okay, yang keempat dia akan pergi ke pencawang, dekat sinilah. Okay, dekat sini yang keempat tu. Yang keempat ni adalah pencawang masuk utama. E1 simbol dia. So ni yang kelima. Yang keempat. Allah, tersasul-sasul saya ni. Ni yang keempat. Okey, dia akan masuk ke pencawang masuk utama. So dekat pencawang masuk utama ni, dia ada lagi satu komponen, iaitu lapangan Swiss. Ni yang kelima cikgu tanda kat sini. Dia ada lapangan Swiss. Cikgu besarkan sikit boleh yang ni supaya nampak dengan jelas. Okey, nampak jelas sikit. Okey. So dekat sini ada komponen yang keempat, ada komponen yang kelima dan ada komponen yang keenam. Okey, ada komponen yang keenam iaitu transformer injak turun sekali. Okey. So, lapangan Swiss ni kan, dia membolehkan tenaga elektrik ni dia hantar pergi ke pencawang bahagian.
Okey, dia akan hantar ke pencawang bahagian. Apa beza pencawang masuk utama dengan pencawang bahagian? Okey, kalau pencawang bahagian ni dia lebih kecil. Okey, dia lebih kecil. So, cuba kamu tengok dekat rajah ni. Okey, ni rajah ni kan. Okey, so ni adalah pencawang masuk utama. Besar tau kawasan dia. So, dah dekat pencawang masuk utama ni lah ada lapangan Swiss. Ni lah dia akan kontrol lah. Okey, lapangan Swiss ni yang dia akan kontrol hantar tenaga elektrik tu pergi ke pencawang bahagian yang mana. Contohnya, kalau macam rumah cikgu dekat area jalan besar, jalan reko tu ada satu pencawang masuk utama. So dekat situ ada lapangan Swiss, dekat lapangan Swiss tu dia akan kontrol. Okey, ni masuk taman A, ni masuk taman B, ni masuk taman C. Dia macam tu. Okey. So lapangan Swiss ni juga kita boleh guna sekiranya lapangan Swiss ni juga boleh digunakan sekiranya tiba-tiba ada emergency dekat stesen jana kuasa. So stesen jana kuasa tu kena off ataupun rangkaian grid nasional tu dia kena off. So bila adanya lapangan Swiss ni dia still boleh bekalkan arus elektrik walaupun stesen jana kuasa dengan rangkaian grid tadi ditutup untuk kerja penyelenggaraan ke kan. So kita tak mengalami pemotongan bekalan elektrik lah. Unless sekiranya dekat area lapangan Swiss tu ada kerja penyelenggaraan. Itu dia kena tutup juga. Okay. Alright. So sekarang tadi cikgu kata daripada pencawang masuk utama tu dia kena pergi ke pencawang bahagian. Awak ingat tak berapa nilai tenaga elektrik, nilai voltan tenaga elektrik yang dihantar ke lapangan Swiss oleh rangkaian grid nasional tadi? Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Siapa ingat? Afiq. Afiq ada tak Afiq? Tu Afiq ada. Yang dihantar daripada rangkaian grid nasional tu, berapa nilai tenaga elektrik, nilai voltan tenaga elektrik dihantar ke pencawang masuk utama? 132. 132 kan? Besar tau. 132 kilovolt tau. Bukannya volt, kilovolt. Ataupun 500 kilovolt. Ataupun 275 kilovolt. Nilai ini kamu kena ingat sebab dia akan tanya. Okey, dia akan tanya berapa nilai tenaga elektrik yang dihasilkan dekat penjana, berapa nilai voltan yang dibesarkan, yang dihantar oleh rangkaian grid nasional. So you have to know the value. Okey, so bila dia sampai dekat pencawang elektrik, bila dia sampai dekat pencawang utama dengan pencawang bahagian ni, arus ulang alik ni takkanlah nak hantar 132 kilovolt dekat kilang-kilang. Kilang-kilang dia cuma perlukan 33 kilovolt je. Jadi dia kena rendahkan ataupun dia turunkan nilai voltan tadi. Dia kena turunkan nilai voltan. So kita lihat yang seterusnya, yang ke-6 tu adalah BT. BT tu adalah stesen transformer injak turun. So, cikgu pergi ke yang seterusnya, yang kedua ni. Okey, so dekat pencawang masuk utama dengan pencawang bahagian ini, arus ulang alik ni dia kena melalui satu siri transformer injak turun. Okey, dia kena melalui satu siri transformer injak turun dalam stesen transformer injak turun. Okey, so dia pergi dekat lapangan Swiss tadi, dia kena dia kena turunkan nilai voltan tu. Baru dia boleh hantar pergi ke pencawang bahagian. Okey, baru dia boleh pergi ke pencawang bahagian. So yang ketujuh tadi adalah pencawang bahagian. E2 yang ketujuh tadi adalah pencawang bahagian. Okey, so voltan arus ulang alik ni kita turunlah secara beransur-ansur kepada nilai voltan yang berlainan untuk kita bekalkan kepada para pengguna. So contoh kalau dia nak hantar dekat kawasan industri ringan. Kalau kawasan industri ringan dia cuma perlu hantar 11 kilovolt. So dia turunkan, dia turunkan nilai voltan daripada 132 kilovolt tu dia turunkan kepada 11 kilovolt. Dia hantar dekat kawasan industri ringan. Kalau industri berat dia hantar ke 33 kilovolt. Kemudian dia akan pergi ke
pencawang bahagian. Okey, dia akan pergi ke pencawang bahagian. Dekat pencawang bahagian itu juga dia akan turunkan lagi ikut kesesuaian nilai voltan yang diperlukan. So contohnya kalau dia nak hantar dekat hospital, kalau dia hantar kat hospital 415 volt. Kalau dia nak hantar dekat pejabat 415 volt. Dekat rumah 240 volt. Nilai ini adalah tetap mengikut yang disetujui oleh TNB. Okey, ni memang untuk negara Malaysia sahaja. Okey, boleh follow tak? Boleh faham tak? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Okey. So, kalau cikgu ulang balik, 8 komponen yang kita perlukan itu adalah stesen jana kuasa. Kalau kita susun ikut carta alih, stesen jana kuasa, stesen transformer injak naik, rangkaian grid nasional, and then pencawang masuk utama, lapangan Swiss, and then kita akan melalui stesen transformer injak turun. Stesen transformer injak turun baru dia pergi ke pencawang bahagian, and then dekat pencawang bahagian akan ada lagi satu stesen ataupun siri transformer injak turun untuk dia hantar pergi ke kawasan-kawasan mengikut nilai voltan yang diperlukan. Okey. Seterusnya kita nak tengok yang ini pula. Okey, kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional. Okey, pilon rangkaian grid nasional tu yang wire-wire dia tu lah. Okey. So, arus ulang alik ni kan dengan voltan yang tinggi, dia dialirkan melalui kabel penghantaran pada pilon rangkaian grid nasional seperti dalam rajah ni. Cuba kita besarkan sikit rajah ni. Okey. So sebenarnya kan medan elektromagnet ni dia boleh dihasilkan tau oleh arus ulang alik pada voltan yang tinggi. Bayangkanlah 132 kilovolt yang mengalir dekat kabel penghantaran tu. So medan elektromagnet ni dia boleh dikesan dekat kawasan berhampiran dengan pilon tersebut. Okay. So macam mana kita nak perhatikan kesan medan elektromagnet ni? Kita boleh menggunakan kompas. Okay, kompas. Ataupun sekarang dah ada alat untuk macam digital lah, alat digital untuk mengesan medan elektromagnet ini. Jadi awak rasa-rasa lah kan apa kesan dia kepada apa kesan kedudukan penunjuk ni pada kompas, dan lagi besar cikgu nak tanya, nak bincang dengan awak, apakah kesan sekiranya kita ni rumah kita dekat dengan pilon rangkaian grid nasional? Apa kesan dia? Boleh tak awak fikirkan? Okey. So kesan itu cikgu nak kamu cari. Tak payah nak buat nota ke buat apa ke, tak payah. Okey, tapi cikgu nak awak cari kekuatan medan, cari maklumat maklumat mengenai isu kesan kepada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional ni. Cikgu nak awak cari kekuatan medan elektromagnet berhampiran dengan rangkaian grid nasional, and then isu kesan elektromagnet terhadap kesihatan manusia. So memang dia akan bagi kesan yang negatif lah. Okay? Dia memang akan ada kesan yang negatif kepada kita punya kesihatan badan. So cikgu nak awak cari apa isu-isu yang telah ada. Actually ada banyak sangat isu tu. And then macam mana cara kita nak selesaikan isu medan elektromagnet ini. Okay, so kamu boleh nak tulis dekat kertas ke, ataupun kamu nak screenshot maklumat yang kamu cari dekat Google tu. And then kamu hantar je dalam grup WhatsApp kelas supaya kita boleh baca sama-sama. Okay? Alright, so macam tadi cikgu dah cuba tunjuk satu carian yang cikgu jumpa. Okay, satu carian yang cikgu jumpa. Okay, cikgu share sekejap satu carian yang saya jumpa. Okay, ni yang saya jumpa tadi. Ni satu blog lah. Okay, satu blog yang saya jumpa sambil-sambil tunggu masa jam 8.45 tadi. Okay, saya jumpa satu artikel
yang dia berbunyi bahaya rumah berhampiran pencawang elektrik voltan tinggi. Janganlah share yang ni pula kejap lagi tahu. Ini cikgu yang sharing. So kamu boleh baca. So actually kan memang tak sesuai kalau rumah kita nak beli rumah nanti bila kamu dah besar ke, kamu nak beli rumah yang dekat dengan rangkaian grid nasional. Kalau boleh cuba elakkan sebab dia akan memberi kita kesan jangka panjang kepada kesihatan kita. So ni yang cikgu jumpalah. Okay, ni yang cikgu jumpa. So diterangkan apa itu elektrik dan medan magnetik. So kedua-kedua so dia adalah dia punya kesan negatif dia. So sini, apakah hubungan antara pendedahan medan magnet di rumah dan kanser pada kanak-kanak? Kau perasan tak? Sekarang ni ada banyak peningkatan pesakit kanser. So mungkin ke penyakit kanser ni berpunca daripada pendedahan medan magnet oleh medan elektromagnet ni? Mungkin juga kan, so kita tak tahu. So cikgu nak kamu buatlah sikit research and then kamu boleh sharing dalam kelas kita. Ikut kamu nak menulis ke, kamu nak buat voice message pun boleh. Terpulang kepada kreativiti kamu. Alright? Faham tak kelas? Faham. Sebab kita bersains sampai jam 9.55 kan. So sains kita ni sampai 9.55. So kamu ada masa lebih kurang dalam setengah jam cikgu rasa. Lebih kurang dalam setengah jam lagi untuk kamu cuba search maklumat yang cikgu minta ni. Kalau ada soalan